Kita akan teruskan sekejap lagi. She's waiting for love to be realized. I'll send her the heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua rakan-rakan kaunselor berdaftar yang berada di seluruh pelosok tanah air. So alhamdulillah, pertama sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kaunseling kebangsaan. Okay. So di bahagian chat tu disediakan ruang chat. Mungkin saya akan berkongsi dulu. Mungkin di akhir sesi kita boleh kalau ada soalan dan sebagainya boleh letakkan di bahagian chat dan insyaAllah kita cuba berkongsi dan sebagainya. So alhamdulillah kita pada hari ini kita teruskan. Ini adalah webinar kita siri yang ketiga pada sempena bulan kaunseling kebangsaan. So yang sama-sama kita yang dianjurkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. So untuk petang ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan kaunselor saya, rakan-rakan kaunselor berdaftar semua, pelajar-pelajar dan juga saya tengok ramai juga yang kerap yang memang sangat setia mengikuti setiap siri webinar. So alhamdulillah, tahniah, terima kasih banyak. So pada petang ini saya akan berkongsi berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. Ini adalah satu perkara yang sangat penting dan dia merupakan satu asas penting untuk kita sama-sama melihat balik, berkongsi dan sebagainya untuk demi kebaikan masyarakat, kepada masyarakat kita. Okay. So ini adalah tajuk yang saya akan berkongsi pada petang ini dengan semua rakan-rakan kaunselor. Okay, seterusnya pertama sekali supaya saya tidak juga perkara yang sangat penting juga adalah saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas sokongan daripada pengurusan tertinggi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas sokongan yang sentiasa menyokong lembaga kaunselor dan juga rakan-rakan kaunselor berdaftar di seluruh negara. Okay, dan juga anggota lembaga kaunselor yang sentiasa bertungkus lumus dan sentiasa menyumbang bakti, anggota majlis penasihat kaunselor, rakan strategik lembaga kaunselor, NGO dan juga yang paling penting juga semua kaunselor berdaftar di seluruh tanah air. So sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan kaunseling kebangsaan bulan Oktober 2020. Okay. Saya just overview dulu pada petang ini sebelum kita berbincang lebih detail kepada topik kita pada petang ini, iaitu yang pertama sekali saya nak mengajak kaunselor berdaftar semua, rakan-rakan saya semua supaya kita memahami dia punya intipati ataupun prinsip ataupun asasnya adalah kenapakah bulan kaunseling kebangsaan ini penting. Yang pertama kalau kita lihat bulan kaunseling kebangsaan ataupun yang diadakan pada setiap tahun iaitu pada bulan Oktober, ini adalah tujuannya adalah yang pertama adalah untuk mempromosikan perkhidmatan kaunseling profesional dalam terutamanya dalam kita membantu menangani isu-isu masyarakatlah, termasuklah krisis semasa. Sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang ini negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak dia akan memberikan kesan ataupun impak dan cabaran kepada kesejahteraan masyarakat. Dan yang keduanya,
sambutan bulan kaunseling kebangsaan ini adalah sangat penting untuk menghargai serta mengiktiraf semua antara kita ataupun semua kaunselor berdaftar dalam memberikan perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat Malaysia. So kaunselor adalah individu yang sangat penting sebagai individu yang berada di barisan hadapan, terutamanya di dalam membantu masyarakat menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat bulan kaunseling kebangsaan ini merupakan salah satu program tahunan yang kita akan laksanakan, dan program tahunan yang akan diuruskan oleh lembaga kaunselor dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang disambut pada bulan Oktober setiap tahun, bermula pada tahun 2016 lagi. So sambutan bulan Oktober ini yang nama rasminya adalah bulan kaunseling kebangsaan. Okey. Dan tema, kalau kita lihat tema sambutan bulan kaunseling kebangsaan kali ini iaitu kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. Dan saya percaya pemilihan tema ini adalah selaras dengan impian dan harapan kerajaan terhadap semua kaunselor berdaftar kita semua di seluruh negara di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, di dalam membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan juga prihatin melalui perkhidmatan kaunseling profesional. Okay. Dan sudah semestinya kalau kita lihat dengan pemilihan tema ini akan menunjukkan bahawa kesediaan dan juga komitmen yang tinggi dalam kalangan kaunselor semua, terutamanya untuk mendengar, untuk berkongsi apa jua masalah yang berlaku dalam masyarakat, dan yang paling penting lagi adalah untuk menjadikan perkhidmatan kaunseling sebagai salah satu medium ke arah kesejahteraan masyarakat. Okay. Dan ini adalah di antara objektif dalam pelaksanaan bulan kaunseling kebangsaan. Okey, yang pertamanya adalah saya katakan adalah yang pertama adalah untuk membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap perkhidmatan kaunseling profesional sebagai salah satu sistem sokongan penting yang saya sebut salah satu sistem sokongan penting di dalam kesejahteraan masyarakat. Okay, sebab itu kalau kita tengok rakan-rakan saya semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau kita tengok apa saja yang kita lihat di kebanyakan kementerian, kebanyakan perkhidmatan yang ada di dalam negara yang akan memberi perkhidmatan kepada manusia dan sebagainya, maka kaunseling adalah salah satu tunjang penting di dalam membantu masyarakat supaya lebih sejahtera. Okay, dan yang keduanya yang kita tengok adalah untuk membantu melestarikan pemikiran masyarakat terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling profesional. Sebab itu juga kita akan memberi sentiasa dari masa ke semasa memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka mendapatkan perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor profesional ataupun kaunselor berdaftar. Okey. Dan yang ketiganya adalah kita sentiasa memikirkan, kita sentiasa berusaha sama-sama, dan juga saya juga mengajak rakan-rakan saya semua supaya kita sentiasa meningkatkan kebolehcapaian, yang saya sebut kebolehcapaian perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat. Ini bermaksud apabila rakan ataupun masyarakat kita memerlukan perkhidmatan kaunseling, mereka mendapatkan perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor berdaftar, kaunselor profesional kita dan sebagainya. Yang seterusnya adalah untuk kita memastikan kita dapat mempromosikan lagi keperluan, mempromosikan lagi perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat umumnya. Okey. Dan kalau kita lihat ini secara sepintas selalu, biasanya kalau kita lihat bulan kaunseling ini disambut di peringkat kebangsaan dulu, dan seterusnya barulah program-program kita akan laksanakan program kaunseling untuk masyarakat
di peringkat negeri, di peringkat-peringkat NGO, mungkin saya kata di peringkat agensi-agensi dan sebagainya, media massa dan sebagainya. Okay, dan seterusnya, ini penting. Saya juga sebelum saya pergi lebih lanjut, saya juga ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk berterima kasih kepada rakan-rakan kaunselor semua daripada pelbagai agensi, daripada NGO yang sentiasa memberi sokongan padu dalam melaksanakan program, terutamanya sempena sambutan bulan kaunseling kebangsaan serta dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik kepada masyarakat di seluruh pelosok negara. Dan saya percaya kita sentiasa dari hari ke hari, kita sentiasa meningkatkan pengetahuan diri kita dan sentiasa memberikan perkhidmatan kaunseling kepada seluruh masyarakat. Okay. Dan sebab itulah kalau kita tengok harapan kementerian dalam sambutan bulan kaunseling kebangsaan 2020 ini juga adalah untuk memastikan dengan pengisytiharan bulan Oktober sebagai bulan kaunseling, dia akan memberi kesan yang sangat besar, memberi impak yang begitu positif terhadap perkhidmatan kaunseling profesional di dalam negara, perkhidmatan kaunseling profesional di Malaysia. Sebab itulah saya katakan tadi, diharapkan kita sentiasa berusaha, kita sentiasa berdoa, kita sentiasa buat yang terbaik adalah untuk apa? Untuk memastikan bahawa perkhidmatan kaunseling profesional sentiasa menjadi tunjang kesejahteraan masyarakat dalam membantu membina kehidupan masyarakat yang lebih baik, dalam membantu membina kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Okay. Dan sudah semestinya kalau kita tengok kepada kaunselor-kaunselor, ini adalah tugas kita juga, penting untuk kita memastikan supaya masyarakat tahu di mana perkhidmatan kaunseling mereka ataupun masyarakat boleh dapat. Okay. Kalau kita lihat ramai di antara kita dalam di kaunselor-kaunselor yang berada di agensi-agensi kerajaan, khasnya dan biasanya di agensi kerajaan adalah khasnya untuk kaki tangan dan juga untuk yang kita sebut perkhidmatan itu diberikan kepada kumpulan SASA masing-masing serta NGO dan sebagainya. So kalau kita tengok sebagai contoh dekat sini, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terdapat agensi yang menjadikan perkhidmatan kaunseling seperti kepada masyarakat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, seperti kita tengok Lembaga Penduduk dan juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Jabatan Pembangunan Wanita dan sebagainya. Okay, dan selain daripada itu kita juga lihat di antara perkhidmatan kaunseling yang terbesar yang ada di dalam negara kita adalah berada di yang diuruskan ataupun yang diberikan perkhidmatannya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, iaitu kaunselor-kaunselor sekolah kita yang sangat penting di dalam memainkan peranan di peringkat anak-anak remaja lagi. Maksudnya di peringkat pelajar-pelajar sekolah, di peringkat mereka membina kehidupan mereka, maka peranan kita sebagai kaunselor sekolah adalah sangat-sangat penting. Begitu juga kaunselor-kaunselor kita di hospital. So alhamdulillah saya juga difahamkan bahawa banyak lagi pengambilan baharu di kaunselor-kaunselor kita yang memberikan perkhidmatan di hospital dan juga di klinik-klinik kesihatan daerah dan sebagainya. So saya harap perkara-perkara ini adalah sangat penting dan kita kena sama-sama usaha. Termasuklah kaunselor-kaunselor kita yang berada di institusi pengajian tinggi, sama ada institusi pengajian tinggi awam ataupun universiti awam, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ataupun di universiti swasta dan sebagainya. Okay, sebab itulah kalau kita tengok the accessibility ataupun kebolehcapaian perkhidmatan ini adalah sangat penting. Dan di samping itu juga masyarakat kalau kita tengok boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling daripada pertubuhan-pertubuhan sukarela dan juga pihak swasta. So kalau kita lihat kita sentiasa berunding, kita sentiasa berbincang dengan pertubuhan-pertubuhan sukarela yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat, masyarakat khususnya kepada mereka yang memerlukannya dan sebagainya. Okey.
Kalau kita lihat semasa ini saya just nak ajak kaunselor berdaftar semua, semasa kita peringkat awal negara kita menghadapi krisis ataupun pandemik COVID-19, di mana pada waktu itu saya sangat rasa begitu terharu, rasa begitu bangga dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita tengok ramai di antara kaunselor-kaunselor kita, apabila kita minta atau kita minta jasa baik dan sebagainya untuk menjadi sukarelawan kaunselor berdaftar, ramai yang berdaftar dengan kita untuk membantu kementerian, terutamanya kalau kita tengok di dalam talian khas, talian kasih khas COVID-19 di bawah, kalau kita tengok dekat sini di lembaga kaunselor di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang di mana waktu itu kita mewujudkan sampai sekarang, iaitu perkhidmatan bantuan sokongan psikologi yang secara atas talian. Dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan semua sukarelawan kaunselor berdaftar yang sentiasa bersedia 24 jam sehari dalam membantu masyarakat. Dan ini adalah penting untuk kita bantu masyarakat sebagai satu inisiatif dalam kita membantu mereka yang mengalami masalah psikologi ataupun emosi ataupun apa-apa yang hasil daripada kesan daripada penularan wabak COVID-19 pada waktu itu dan sehingga sekarang ini. Dan kalau kita lihat sudah semestinya komuniti individu memerlukan perkhidmatan ini, mereka telah menghubungi talian kasih 1599 ataupun melalui WhatsApp yang kita sebarkan itu, yang mana ini adalah usaha murni kaunselor-kaunselor di dalam membantu masyarakat menangani isu kemurungan, isu kebimbangan dan sebagainya yang disebabkan oleh tekanan daripada pandemik COVID-19. Okey, so ini adalah perkara-perkara asas yang kita sentiasa ingat dan sebagainya. So talian ini kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang membantu kementerian melalui lembaga kaunselor, kalau kita tengok banyak yang kita kata masyarakat yang terkesan yang dapat kita bantu daripada yang terkesan daripada perintah kawalan, pergerakan dan sebagainya. So bantuan psikologi ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok bantuan psikologi ini adalah sangat penting untuk membantu menolong mereka merasa lebih baik ketika mereka menghadapi cabaran terutamanya dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan akhirnya kita nak membantu supaya mereka mendapat satu pertumbuhan yang positif, satu pertumbuhan yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik dalam masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Okay. Okey, so kalau kita tengok, ini adalah peranan rakan-rakan kaunselor kita yang menjadi sukarelawan. Ini adalah peranan kita di mana sekurang-kurangnya kita akan dapat membantu masyarakat, membantu callers ataupun pemanggil kita dengan kita memberi maklumat yang tepat, dengan kita memberi intervensi daripada kaunselor berdaftar, ataupun kita menjadi seorang pendengar yang baik dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya akan dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pemanggil ataupun oleh masyarakat yang memerlukan bantuan daripada kaunselor berdaftar. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok, ini adalah perkara yang penting yang saya ingin berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Perkara penting di dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat di dalam negara kita adalah perkara yang kita beri fokus adalah capaian perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat. Apa peranan kita, apa tanggungjawab kita yang kita boleh sama-sama bekerjasama dan sebagainya. Sudah semestinya kalau kita tengok sudah semestinya kalau kita tengok dengan yang saya kata dengan perubahan-perubahan yang berlaku, yang kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bukan setakat yang berlaku adalah tentang
pandemik COVID-19 saja, tetapi perubahan-perubahan yang berlaku di dalam perubahan industri dan sebagainya yang mana kalau kita tengok memberi kesan kepada pembangunan pesat negara dan sebagainya. So perubahan-perubahan ini untuk makluman kita semua, kalaulah tidak dapat diuruskan dengan baik oleh masyarakat, sudah semestinya dia akan menyebabkan meningkatnya masalah psikososial di dalam komuniti, seperti yang kita katakan tadi, kemurungan dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok perubahan-perubahan ekonomi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya yang akan memberi impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya kepada masyarakat-masyarakat secara terus terkesan daripada perkara-perkara ini, yang mana mereka tidak ada mungkin memerlukan bantuan daripada kita sebagai seorang kaunselor untuk mencari jalan yang sesuai. So ini akan dapat mengelakkan daripada kemurungan yang dialami oleh masyarakat, dapat kita bantu mengurangkan isu-isu yang berkaitan dengan bunuh diri, isu-isu tekanan yang mungkin memberi kesan kepada bukan hanya kepada individu, tetapi juga akan memberi impak ataupun memberi kesan kepada komuniti keluarga secara keseluruhannya, kalau kita lihat. Okay. Dan perubahan yang berlaku, kesan kepada permasalahan ini akan memberi kesan yang begitu besar kalau kita tidak dapat tangani ini dengan baik. Okay, sebab itu yang saya sebutkan ini, peranan kita sebagai seorang kaunselor, itu yang saya nak berikan penekanan. Peranan kaunselor dan perkhidmatan kaunseling profesional adalah begitu penting bagi kita menangani dan mengurangkan permasalahan ini. Okay. So ini adalah peranan-peranan usaha-usaha murni yang kita sentiasa laksanakan adalah sangat penting, insya-Allah. Okay. Dan selain daripada itu juga, perkhidmatan kaunseling ini akan memberi kesan secara umumnya kepada individu, keluarga dan masyarakat, dan perkhidmatan kita menolong komuniti di dalam mereka mengemudi situasi kehidupan yang mencabar, mungkin seperti kematian orang yang tersayang, permasalahan dari segi psikososial, mungkin impak anak-anak dari segi perceraian ibu bapa dan sebagainya, bencana, pandemik dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara asas yang kita perlu jelas, yang kita perlu sentiasa ingatkan diri kita sebagai seorang kaunselor dan tanggungjawab kita di dalam kita membantu masyarakat. Okay. So dalam menangani isu-isu ini, sudah semestinya perkhidmatan kaunseling yang diberikan oleh kaunselor melalui pendekatan pencegahan, melalui pendekatan intervensi dan pemulihan, dan juga pendekatan developmental ataupun kita sebut pembangunan. So pendekatan inilah yang selalunya yang kita sama-sama pakai, kaunselor sama-sama pakai melalui sesi-sesi kaunseling individu, melalui sesi-sesi kaunseling kelompok, mungkin perundingan psychological, pengujian psikologi dan sebagainya. Dan saya percaya melalui sesi ini, kaunselor dapat mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh klien dan seterusnya dapat merancang dan juga melaksanakan perancangan rawatan yang berkesan. Sebab itu saya mengajak semua kaunselor supaya kita sentiasa refresh balik ilmu pengetahuan kita, kita sentiasa meningkatkan kecekapan dan juga kemahiran kita, insya-Allah. Okey. So sebab itu saya kata sebab kita sebagai seorang kaunselor berdaftar, kaunselor profesional, ini adalah yang menunjukkan bahawa kaunselor adalah seorang yang tinggi pengetahuan dan kemahiran di dalam memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik kepada masyarakat, insya-Allah. Okey. Selain daripada itu, saya juga ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya kita juga sentiasa mematuhi kod etika kaunselor yang kalau kita tengok setiap kaunselor berdaftar, saya percaya memang kita ada salah satu seorang sekurang-kurangnya kod etika kaunselor yang dikeluarkan oleh lembaga kaunselor demi untuk kebaikan kita sebagai kaunselor dan juga demi untuk kebaikan klien di dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik. Okay.
selain daripada pengetahuan kita, selain daripada kod etika yang kita pegang dan sebagainya, saya juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah diri saya kata, supaya kita sentiasa meningkatkan kemahiran melalui program-program pembelajaran profesional secara berterusan. Okey, so menuntutlah ilmu kat mana-mana, tidak ada apa masalah. Yang penting kemahiran menuntut ilmu hendaklah diteruskan sentiasa supaya lebih ramai rakyat. Yang pertama, yang paling penting adalah mendapat akses kepada perkhidmatan kaunseling yang lebih bermanfaat, yang lebih berkualiti. Kita bukan sahaja ingin menyediakan perkhidmatan itu secara besar sahaja, secara tersebar dan sebagainya, tetapi bukan dari segi kuantitinya sahaja, tetapi kita juga sentiasa mengharapkan supaya kita sama-sama meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kita berikan kepada masyarakat. Okey. Itu adalah perkara yang penting. Mungkin saya tidak tulis di slide ini, tetapi perkara satu lagi perkara yang penting yang mungkin saya ingin berkongsi kepada dengan tuan-tuan dan puan-puan juga, kaunselor-kaunselor berdaftar semua, kita juga perlu melihat kepada yang kita kata is about the psychological debriefing dan sebagainya. Sebab itu sebagai seorang kaunselor, apabila kita memerlukan rakan-rakan kaunselor yang lain dan sebagainya, pergilah berkongsi supaya kita tidak ada burdens dan sebagainya, dan kita juga perlu memastikan tahap ataupun tahap kesihatan mental kita berada pada tahap yang optimum supaya perkhidmatan yang kita berikan kepada masyarakat juga optimum, insya-Allah. Okay. So di dalam, kalau kita tengok di dalam pembangunan pesat negara dan kesejahteraan negara kita dan sebagainya, maka pelbagai isu-isu yang berlaku dan sebagainya yang mungkin yang saya sebut di sini akan memberi impak yang kita dah bincang tadi, memberi impak kepada kemurungan, mungkin memberi impak kepada masalah-masalah psikososial, bunuh diri dan sebagainya. Dan saya sentiasa percaya pencegahan adalah lebih baik daripada pemulihan. So sebab itu kalau kita tengok fungsi kita sebagai seorang kaunselor, selain daripada kita membuat kerja-kerja pemulihan, membantu individu untuk memulihkan individu, maka salah satu perkara yang penting fungsi ataupun peranan kita sebagai kaunselor adalah melaksanakan perkhidmatan yang yang menumpukan kepada perkhidmatan pencegahan. Okey. So itu adalah beberapa perkara yang kita harus tengok. So itulah yang saya dapat rumuskan tadi, bahawa perkhidmatan kaunseling ini secara umumnya akan memberi impak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Okay. Sebab itu kalau kita lihat program-program psychoeducation, psikopendidikan dan sebagainya, selalu kita berikan kepada masyarakat. Program-program ataupun kaunseling, sesi-sesi kaunseling kita membantu individu-individu, sebab ini adalah yang kita katakan dia saling berhubung kait, saling berhubung kait. Okay. So yang saya rumuskan tadi, perkhidmatan kaunseling yang diberikan oleh kaunselor iaitu melalui satu, pendekatan pencegahan, yang kedua pendekatan pemulihan, dan yang ketiga adalah pendekatan pembangunan ataupun developmentals, preventions, okay, dan juga remedials. Okay. Dan inilah yang saya katakan tadi, yang kita katakan kaunselor adalah individu yang dilatih betul-betul. Dan tuan-tuan dan puan-puan, memang tuan-tuan dan puan-puan, kita semua insya-Allah, alhamdulillah kita mempunyai pengetahuan yang secukupnya, dan juga sekurang-kurang kita mempunyai kemahiran-kemahiran yang secukupnya di dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat. So kita kena pastikan ini supaya kita tidak mungkin terleka untuk tidak terus menuntut ilmu. So demi kebaikan yang saya dah katakan tadi, demi kebaikan kaunselor dan juga klien di dalam perkhidmatan yang kaunseling yang terbaik, maka kita juga perlu sentiasa lihat balik, refresh balik ke pematuhan kita terhadap kod etika,
kaunselor. Pematuhan kita terhadap kod etika kaunselor. Cuba kita tengok balik, lama dah kadang-kadang kita dah terlupa nak baca balik, nak refresh balik dan sebagainya. So ini adalah yang saya kata menjadi satu textbook utama yang sentiasa kita kena ada dengan diri kita, supaya kita dapat refresh balik, supaya perkhidmatan yang kita berikan tidak tersasar ataupun tidak melanggar mana-mana etika atau melanggar mana-mana kod etika. So ini adalah perkara penting bagi kita memastikan perkhidmatan kaunseling yang kita berikan adalah perkhidmatan yang terbaik, insya-Allah. Okay. Ini yang saya sebut tadi. Ini adalah kita sentiasa berbincang, kita juga sentiasa melihat bagaimana untuk kita terus meningkatkan accessibility masyarakat kepada NGO dan juga kepada agensi-agensi awam dan swasta. Okay, dan kita harap kaunselor kita akan sentiasa lagi bertambah di setiap agensi-agensi, termasuklah agensi-agensi swasta dan sebagainya. Okay, sebab itu kita sentiasa melihat bahawa kempen bagi meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan perkhidmatan kaunseling adalah sangat penting. Okey, siapakah? Persoalannya, adakah kita boleh harap kepada satu agensi? Tidak. So, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab saya, tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab setiap agensi untuk memastikan bahawa kita sentiasa membuat advokasi ataupun kempen bagi meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan perkhidmatan kaunseling. Okey. Yang pertama yang kita kata, mendapatkan perkhidmatan awal apabila menghadapi sesuatu isu yang memerlukan bantuan yang lebih berbentuk psikologikal sebelum sesuatu menjadi teruk, menjadi parah dan sebagainya, maka kita memberikan kesedaran. Kalau ada apa-apa isu yang penting, isu-isu yang memerlukan kaunselor di peringkat awal, kita galakkan masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Sebab kita sentiasa percaya bahawa prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So, seterusnya kita juga perlu mempromosikan supaya masyarakat tahu di mana mereka boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling, insya-Allah. Ini yang saya sebutkan tadi. Okay. Kita sentiasa ingat bahawa ini adalah sesi-sesi macam ini mungkin kita akan adakan sentiasa supaya kita sentiasa meningkatkan ilmu, kita sentiasa refreshkan pengetahuan yang kita dah ada, supaya kemahiran dan meningkatkan ilmu dan pelbagai kemahiran melalui pelbagai aktiviti pembangunan profesional supaya kita lebih kompeten dalam memberikan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat agar manfaat yang terbaik diperolehi. Okey, sebab itu bagi kaunselor-kaunselor kita yang mungkin boleh menguruskan diri, mungkin selepas ini boleh nak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat masters dan sebagainya, isi masa lapang untuk teruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, masters, PhD dan sebagainya. So saya sentiasa galakkan. Saya harap makin ramai kaunselor kita, selain daripada kita teruskan pembangunan profesional CPD secara mengikuti kursus-kursus, kita juga boleh meningkatkan ilmu kita dengan mengikuti pengajian-pengajian yang lebih formal di peringkat masters, PhD dan sebagainya, insya-Allah. Okay. Seterusnya, apa yang aspirasi, hasrat saya dan sebagainya kepada rakan-rakan counselors, okey. Saya juga menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan juga kita boleh juga memberikan perkhidmatan kaunseling secara persendirian ataupun persendirian ataupun swasta, yang mana kita boleh membuka klinik-klinik kaunseling di peringkat komuniti. Ini adalah penting supaya kita dapat menambah accessibility masyarakat terhadap perkhidmatan kaunseling. So tanggungjawab ini bukan terpikul kepada tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi dia adalah hasil kreativiti kita sebagai ahli-ahli dalam profesional ataupun sebagai seorang kaunselor berdaftar, insya-Allah. Dan perkara penting juga adalah dengan kita juga perlu mengukuhkan infrastruktur dan juga keboleh pencapaian perkhidmatan kaunseling.
Sebab itu jalinan kerjasama semua pihak daripada agensi-agensi kerajaan, swasta, NGO dan sebagainya adalah sangat penting di dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling. Dan saya juga percaya kaunselor-kaunselor berdaftar kita sentiasa memberi komitmen yang sangat tinggi. Sebab itu kita sudah ramai sukarelawan kaunselor berdaftar yang berdaftar dengan lembaga kaunselor ataupun yang kita kata juga psychological support team PST yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kita apabila kita memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu, insya-Allah kita dapat akses kepada semua kaunselor kita di seluruh pelosok negara, insya-Allah. Sebab itu kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya, saya kata alhamdulillah kaunselor kita berada di seluruh pelosok negara dan kita sentiasa bersedia untuk membantu negara kita, insya-Allah. Okay. Dan seterusnya yang kita lihat adalah tentang kesedaran awam dan penerimaan terhadap perkhidmatan kaunseling. Maka ini adalah penting. Kita sentiasa, sebab itu kita sentiasa membuat kempen-kempen dalam kesedaran melalui media massa. So tanggungjawab ini bukan terletak kepada agensi sahaja, tetapi juga kepada kita semua sebagai kaunselor berdaftar. Okey, so ini adalah perkara-perkara penting di mana kita juga menggalakkan proses-proses ini berkongsi melalui bahan-bahan penerbitan berkenaan kaunseling seperti majalah-majalah, jurnal, bulletin dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kaunselor saya bolehlah menulis sesuatu perkara yang penting yang mana tidak kita kata satu ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, bukannya ilmu-ilmu yang mungkin menyongsang dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang harus kita berikan, harus kita berkongsi dengan rakan-rakan kita yang lain ataupun dengan masyarakat secara umumnya. So penglibatan kita juga mungkin insya-Allah kita akan sentiasa bekerjasama tuan-tuan dan puan-puan dalam komuniti, NGO dan sebagainya supaya pengetahuan masyarakat tentang kaunseling ini dapat terus kita tingkatkan insya-Allah. Saya juga mengajak rakan-rakan saya yang berada di institusi pengajian tinggi supaya kita terus lagi mewujudkan program-program pengajian tambahan dan juga sekarang ini kita dah boleh bergerak untuk memberi fokus kepada bidang tumpuan utama sejajar dengan keperluan negara dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebagai contoh, kita juga memerlukan selain daripada kaunselor berdaftar yang secara umumnya kita mempunyai pengetahuan yang asas, pengetahuan khusus, kemahiran-kemahiran khusus, maka kita juga perlukan penambahan-penambahan ilmu di dalam pelbagai bidang ini, terutamanya contohnya kalau kita sebut kaunseling yang memberi fokus kepada ketagihan, kaunseling yang memberi fokus kepada kerjaya, perkembangan kerjaya dan sebagainya. Perkhidmatan kaunseling yang memberi fokus kepada kesihatan mental klinikal, perkahwinan keluarga, kaunseling yang sekolah dan sebagainya, termasuklah institusi pengajian tinggi. Okay. Dan ini adalah hasrat kita yang kita akan sentiasa maju, kita akan sentiasa bergerak ke hadapan. Di mana kalau kita tengok kementerian juga telah merancang untuk membangunkan dasar dan pelan tindakan komprehensif perkhidmatan kaunseling negara dengan memantapkan perkhidmatan kaunseling negara termasuklah untuk penambahan bilangan kaunselor professionals dan juga memperluaskan accessibility perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat. So dasar ini penting dasar ini penting dan juga dasar ini juga memberi tumpuan kepada kepentingan peningkatan dan juga kepelbagaian kompetensi kaunselor. So sebab itu kita harus sama-sama berganding bahu, berganding tenaga dan sebagainya, sama-sama kita memberi sumbangan yang baik, sumbangan yang positif terhadap perkembangan profession kita di dalam negara kita, insya-Allah. Okay. So akhir sekali saya rasa untuk petang ini saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan kerjasama terutamanya daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menjayakan sambutan bulan kaunseling kita, bulan kaunseling kebangsaan 2020. Dan
terima kasih juga sekali lagi kepada rakan-rakan saya dan juga rakan-rakan di semua agensi di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, rakan-rakan strategik dalam kalangan NGOs, kaunselor-kaunselor berdaftar, kita semua di seluruh negara yang sentiasa berusaha ke arah kebaikan, yang sentiasa membantu masyarakat, dan juga mereka yang terlibat secara langsung, tidak langsung di dalam menjayakan program, terutamanya dalam menjayakan program-program, webinar-webinar dalam sempena bulan kaunseling kebangsaan pada tahun ini, insya-Allah. Dan perkhidmatan kaunseling adalah sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh yang demikian, saya mengajak sekali lagi peranan dan tanggungjawab kita semua dalam perkara ini sangat penting agar kita dapat memastikan setiap lapisan masyarakat dapat membudayakan perkhidmatan kaunseling dalam kehidupan mereka sehari-harian. Okay. So, akhir sekali sebelum saya buka kepada mungkin kita ada soal jawab sedikit, saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga di atas sokongan berterusan yang tidak berbelah bahagi daripada semua pihak, terutamanya daripada semua kaunselor berdaftar untuk terus memartabatkan profesion kaunseling yang juga merupakan wadah penting di dalam membantu kesejahteraan masyarakat dan keharmonian negara kita yang tercinta, insya-Allah. So pada tahun ini yang saya sebut tadi, kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat merupakan tema bagi sambutan bulan kaunseling 2020 dan insya-Allah kita sama-sama sambutnya di sepanjang bulan Oktober. Dan ini adalah bulan kita, marilah sama-sama kita memeriahkan sambutan bulan ini dengan memperbagaikan aktiviti-aktiviti tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kecil, besar dan sebagainya, peserta mungkin ramai, tidak ramai dan sebagainya, maka yang penting kita memberi impak yang positif kepada masyarakat, kepada semua. So Oktober adalah bulan kaunseling kebangsaan dan hashtag kita pada tahun ini adalah hidup sejahtera bukan kecewa. Dan hashtag Kementerian KPWKM prihatin, insya-Allah. Okey, so itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teruskan kepada soal jawab. Kalau ada soalan, insya-Allah kita boleh berkongsi, insya-Allah. So, okey, kalau tak ada apa, okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Amalia yang saya nampak dekat skrin saya ni kan. Okey. Terima kasih semua. Ada yang tak tukar nama, saya tak boleh nak buat apalah. ACC iPhone. Terima kasih Kaunselor Yusof. Okey. Annie. Okey, semua ada ni kan. So it is very familiar. InsyaAllah tahun ini kita tak boleh, bukan tak boleh, kita tidak banyak berjumpa bersemuka, tetapi kita sentiasa boleh berjumpa insyaAllah di dalam norma baharu kita hari ini insyaAllah. So terima kasih semua insyaAllah. Haslin mungkin nak ambil foto ni, kita go page by page. Arif pun saya nampak dekat sini Arif Tamri, tapi tak nampak lagi. Duk tahu page mana kita duduk. Dia ada 16 page ni banyak. Okey sebab kita almost ada 300 lebih 400 setiap sesi yang kita buat insya-Allah. Untuk Zoom kita insya-Allah kita memang prepare untuk sekurang-kurangnya dalam satu webinar 500 kaunselor boleh join insya-Allah. Okey. So itu yang kita harapkan. So saya rasa itu saja pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program-program kita akan datang. So kalau ada apa-apa boleh email, mungkin email kepada saya. Kalau nak WhatsApp tu banyak, tapi insyaAllah
saya cubalah jawab. Saya pada hari ini saya tak sempat nak jawab. Mungkin ada yang duduk call saya dan sebagainya sehari hari ini daripada pagi. Baru habis saja Viva terus dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga kebetulan di UPM terlibat dengan pengajuran bulan pendidik. So selepas ini saya nak pergi tengok rehearsals untuk besok pula insyaAllah. So sekali lagi terima kasih, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kaunselor berdaftar yang saya sayangi semua ini sentiasa kita berusaha sama-sama untuk ke arah perkhidmatan kaunseling yang terbaik insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau ada apa-apa boleh kontak urus dia. Ada apa-apa just kontak kita, boleh WhatsApp dan sebagainya. Okay. Terima kasih semua. Tuan Haji, ya Tuan Haji Mahali sebab apa tak tukar nama, tukar user. Saya pun tengok muka ingat. Alhamdulillah.